Bahkan Al-Quran kita ni, bila kita meninggal dunia, Al-Quran yang kita baca ni akan datang di kepala kita. Jangan tak baca ya. Saya ulang banyak kali pada sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat, bacalah Al-Quran. Ulanglah Al-Quran. Dalam hidup kita ni, jangan malas untuk membaca Al-Quran Karim. Ulang Al-Quran ni berulang-ulang pada diri kita dengan Al-Quran Karim. Jangan sampai peringkat kita ni sampai tak boleh baca Al-Quran. Tuan-tuan cari usaha untuk membaca Al-Quran Karim. Ketika mana kita baca Al-Quran, Al-Quran ni datang di bahagian kepala. Ketika orang sedang memandikannya, dia berada di hujung kepala. Quran yang kita baca ni berada di hujung kepala kita. Jika mereka telah selesai memandikannya, Al-Quran masuk hingga berada di antara dada dan kapannya. Bila kita selesai orang mandi jenazah kita, Al-Quran yang kita baca tiap-tiap hari, tiap-tiap masa tu mula masuk, berada di antara tangan kita ni, di antara yang disebut dengan tangan kita ni, kemudian dengan kain kapan kita ni, duduk tengah-tengah. Al-Quranul Karim akan duduk di antara dada dan kain kapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Pertamanya, para penonton, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang di mana kita diberi lagi oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai suasana yang kita kena lalui dalam hidup kita yang disebut dengan fitnah kubur, yang kita akan sampai di kalangan kita pada satu saat di mana Allah akan memanggil kita dan Allah akan letakkan kita dan kita akan dikembalikan pada tanah. Min turab ila turab, daripada tanah kembali balik kepada tanah. Dalam hidup kita, kita perlu faham bahawa dalam perjalanan kita ini tak selama-lamanya kita di atas tanah. Tetapi satu masa nanti kita akan berada dalam tanah. Bila kita masuk dalam tanah, maka masa tersebut kita mula hidup. Hidup dipanggil alam yang dinamakan dengan alam barzah. Alam barzah ni merupakan alam yang ketiga lepas pada mana kita hidup di alam dunia ini. Saya dipahamkan di kalangan kita ni, dalam perbincangan kita ni ada sahabat-sahabat daripada yang bukan Islam yang masih lagi bertanya-tanya tentang mengenai perjalanan bagaimana lepas pada kematian. Dan ada di kalangan kita yang belajar dan mendengar. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan hati-hati di kalangan kita ni terbuka saat mana kita belajar untuk kita nak tahu apa yang patut kita lakukan dan apa yang sepatutnya kita ada dalam hidup kita saat mana kitanya nak berbekal untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, waktu mana pertama kita cerita waktu mana kita mula diturunkan di dalam kubur, di antara perkara yang pertama yang ada di sekeliling kita ialah amalan soleh kita. Kita faham yang demikian. Amalan soleh ni yang disebut dengan solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, segala amalan-amalan soleh ni akan keliling tubuh badan kita ini. Maka dalam keadaan yang mengelilingi tubuh badan kita dalam kubur ini, yang ni keadaan yang pertama yang kita akan berada di alam kubur. Sebab tu kita diajar supaya jaga pada diri kita. Jaga pada kita, jaga solat kita, jaga puasa kita, jaga amalan-amalan ini, supaya amalan-amalan ini boleh membantu kita waktu mana kita dalam kubur sebentar lagi. Ini keadaan yang kita kena faham pada diri kita yang pertama, yang demikian. Yang kedua, keadaan pada diri kitanya ialah kita didudukkan dan disandarkan dalam kubur. Yang ni keadaan yang kita akan lalui pada saat mana kita berada dalam kubur nanti, di mana kita akan didudukkan dan disandarkan dalam kubur. Yang ni kita nak sebut pada kali yang keadaan yang kedua. Mula-mula keadaan yang pertama amalan yang kita akan mengelilingi kita. Yang kedua yang disebut dengan didudukkan diri kita dan kita mula untuk nak disoal dalam kubur nanti. Yang ni disebut daripada Jabir ibn Abdullah. Juga diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, jika seorang mayat telah memasuki kuburnya, akan diperlihatkan kepadanya permisalan matahari pada saat terbenam. Hari pertama kita dalam kubur ni, benda yang kita nampak hari pertama ialah apa dia? Saat matahari terbenam. Bila terbenam je matahari pada hari pertama tersebut, lalu dia didudukkan sambil mengusap kedua matanya, seraya dia menyebut kepada malaikat. Dia akan sebut kepada malaikat, malaikat, aku tak solat lagi, malaikat disebut. Izinkan aku ni solat, wahai malaikat. Bila tengok matahari, dah dia didudukkan, ditarik dan didudukkan dalam kubur ni, bagi orang mukmin. Kita sebut cerita orang mukmin ni. Bila selesai soal jawab tersebut, ataupun pada diri dianya, dah mula masuk dalam kubur ni, ditarik dan disandar dalam kubur. Bila sandar tu melorok kain kapan turun. Bila kain kapan kita ni turun, lalu kita nampak terus. Nampak hari yang pertama bagaimana matahari tenggelam. Saat mana matahari tenggelam, di waktu mana tenggelam matahari, lalu dia akan sebut terus, malaikat, aku biarkan aku solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Abi Asim. Masih daripada Jabir, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya anak cucu Adam benar-benar dalam keadaan lalai terhadap apa yang telah diciptakan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, anak cucu Adam ni duduk atas dunia ni senang untuk jadi lalai dan leka pada diri dia. Apabila hendak menciptakannya, Allah berkata pada malaikat, wahai malaikat, tetapkanlah rezeki dia, peninggalannya dan ajalnya. Tetapkan pula apakah dia hidup dalam keadaan sengsara ataupun sejahtera dalam hidup seorang. Kemudian rohnya naik ke langit. Selanjutnya Allah mengutuskan satu malaikat untuk menjaganya hingga dia memasuki usia dewasa. Sampai peringkat demikian. Setelah itu, dia menugaskan dua malaikat yang akan menulis kebaikan dan keburukannya. Start daripada mula akil balik, ada dua orang malaikat, Raqib dan Atid, mula tulis amalan-amalan baik dan buruk kita. Jika kematian telah menjemputnya, kedua malaikat itu naik ke langit, lalu datang kepadanya malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Bila sampai ajal kita, mula dinaikkan, naik saja roh kita ke langit, di waktu dinaikkan yang disebut dengan malaikat ini, lalu turunlah yang disebut dengan malaikat maut untuk mencabut nyawa. Jika telah dimasukkan ke dalam kuburnya, nyawanya akan dikembalikan ke jasadnya. Roh kita ni bila masuk saja dalam kubur, roh kita ni masuk balik dalam tubuh badan kita. Bila masuk balik dalam tubuh badan kita, setelah itu datang kepadanya dua malaikat kubur yang akan mengujinya. Dua malaikat Munkar dan Nakir lah yang akan mula soal pada diri kita ni. Setelah mana mengujinya, kedua malaikat itu naik balik ke langit. Jika hari kiamat tiba, malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan akan turun menggantungkan buku catatan itu di lehernya. Bila berlaku je kiamat, lalu turun balik malaikat yang naik tadi. Turun balik, gantung balik amalan-amalan di leher kita. Kemudian keduanya mendatanginya, satu mengiringnya dan satu lagi yang menjadi penyaksi pada diri dia. Ini cerita yang disebut dalam hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dan juga Abu Nuaim yang menceritakan keadaan demikian. Ini keadaan-keadaan yang berlakulah dalam keadaan seseorang sebut. Maknanya bila kita mula berada dalam kubur, perkara yang kedua yang akan berlaku, diduduk dan disandarkan ke dalam kubur ini. Kemudian yang ketiga, mula datang malaikat Munkar dan Nakir dalam keadaan kita mula akal kita sedar di sebalik saat mana kita berada dalam kubur ini sendiri. Ayat ni kita mula datang malaikat Munkar dan Nakir dan mula sedar. Akal kita mula sedar dan kita boleh lihat bagaimana keadaan yang berlaku pada kita saat demikian. Yang keempat, akan berlaku pada kitanya, Quran menjadi pelindung pada diri kita. Yang keempat ni, Quran menjadi pelindung pada kita. Dasar pada hadis Ubadah Ibn Samit yang diriwayatkan oleh Ibn Ubaid. Ditanya dalam tahajud Ibn Durais dalam Fadail Al-Quran dan Hami Ibn Zanjawah dalam Fadail A'mal, dia mengatakan, jika salah seorang di antara kalian bangun pada malam hari, hendaklah dia mengeraskan bacaannya. Siapa-siapa yang bangun pada malam hari,
bila dia solat, baca kuat. Jangan baca perlahan-lahan, jangan. Kerana suara keras itu akan mengusir syaitan dan juga jin-jin yang fasik. Bila kita solat, tuan-tuan bangun malam-malam, kita solat, waktu mana kita solat, kita baca kuat. Jangan baca perlahan-lahan, jangan. Baca kuat-kuat. Waktu tersebut, dia menyebabkan syaitan akan lari daripada rumah kita. Syaitan akan lari. Kemudian, bukan syaitan je, bahkan jin-jin yang fasik yang berada dalam rumah kita pun akan keluar daripada rumah orang mukmin. Para malaikat yang berada di udara serta para penduduk mendengar bacaan tersebut dan mengerjakan solat bersama dengan dia. Katakanlah malam-malam kita bangun tahajud malam, malaikat-malaikat yang bergerak di udara tu dengar bacaan solat kita. Turun malaikat turun akan baca bersama dengan kita dan solat bersama dengan kita. Sebab tu kita kadang-kadang kan, bila kita solat malam seorang-seorang, baca sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bunyi amin tu gemar, amin. Jangan berhenti pula, jangan. Bila amin tu, teruskan juga. Sebab apa dia? Malaikat berada di belakang kita, solat bersama dengan kita. Bila malam itu telah berlalu, malam tersebut bertautan kepadanya. Malam tersebut akan bertahunan kepadanya seraya berkata, ingatkanlah dia dan waktunya dan berlemah lembutlah kepadanya. Malam ni akan sebut, ingat orang ni dan lemah lembut dengan orang ni. Jangan kasar-kasar dengan orang ni. Jika kematiannya telah mendatanginya. Bila suatu hari kita ni sampai ajal untuk kita menghadap depan Allah, Al-Quran akan datang dan berdiri di sisi kepalanya. Mulalah Al-Quran, datang je Al-Quran yang kita baca ni dalam bulan Ramadan kan. Jangan seorang pun yang tak sentuh lagi Al-Quran. Dah masuk malam yang keempat, malam yang kelima begini, jangan ada di kalangan kita ni yang tak sentuh Al-Quran pun lagi dalam hidup dia. Jangan. Bahkan Al-Quran kita ni bila kita meninggal dunia, Al-Quran yang kita baca ni akan datang di kepala kita. Jangan tak baca ya. Saya ulang banyak kali pada sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat, bacalah Al-Quran. Ulanglah Al-Quran. Dalam hidup kita ni, jangan malas untuk membaca Al-Quran Karim. Ulang Al-Quran ni berulang-ulang pada diri kita dengan Al-Quran Karim. Jangan sampai peringkat kita ni sampai tak boleh baca Al-Quran. Tuan-tuan cari usaha untuk membaca Al-Quran Karim. Ketika mana kita baca Al-Quran, Al-Quran ni datang di bahagian kepala. Ketika orang sedang memandikannya, dia berada di hujung kepala. Quran yang kita baca ni berada di hujung kepala kita. Jika mereka telah selesai memandikannya, Al-Quran masuk hingga berada di antara dada dan kapannya. Bila kita selesai orang mandi jenazah kita, Al-Quran yang kita baca tiap-tiap hari, tiap-tiap masa tu mula masuk, berada di antara tangan kita ni, di antara yang disebut dengan tangan kita ni, kemudian dengan kain kapan kita ni, duduk tengah-tengah. Al-Quranul Karim akan duduk di antara dada dan kain kapannya. Di antara dada dia dan kain kapan dia tersebut. Jika telah dimasukkan ke dalam lubang kuburnya dan datang kepadanya malaikat munkar dan nakir, Al-Quran keluar dan mengambil posisi di antara dirinya dan simanya. Bila kita terbaring, kemudian depan kita ni malaikat munkar dan nakir. Waktu mana kitanya dah mula, orang dah tutup liang lahat kita ni, Quran duduk di antara malaikat munkar dan nakir dan jenazah kita, Quran duduk tengah-tengah. Quran berada pada tengah-tengah. Pada kita saat mana kita berada dalam lubang kubur ini sendiri. Dia akan duduk tengah-tengah di saat ini. Jika dimasukkan ke dalam lubang kubur dan datang kepadanya malaikat munkar dan nakir, Al-Quran keluar dan mengambil posisi di antara dirinya, si mayat dan kedua malaikat tersebut. Itu cara demikian. Maknanya kita ni jangan malas baca Quran. Baca bila masa Al-Quran yang perlu kita baca? Sebelum mana subuh, rajin baca Quran. Kemudian bila? Lepas pada maghrib, baca Quran. Kemudian bila lagi baca Quran? Lepas pada sembahyang fardu. 5 waktu, membaca Quran. Pada diri kita demikian. Bila lagi baca Quran dalam hidup kita, bangun tidur tu, belum apa-apa lagi, baca Quran dalam kehidupan kita. Kemudian kedua malaikat itu mula berkata kepada dia, mula sebut ada Quran, pergi jauh pergi Quran, jangan duduk dekat dengan hamba ini,
Jauh kamu daripadanya. Kerana kami ingin mengajukan pertanyaan kepadanya. Kami nak tanya soalan ni. Wahai Quran, kamu pergi jauh. Jangan duduk dekat dengan orang yang sedang kami nak tanya soalan pada dia. Kamu pergi jauh pergi Quran. Katanya malaikat munkar nakir pada Al-Quran, pada setiap hamba di waktu ini. Lalu Quran ini menjawab, demi Allah, aku tidak akan melepaskan diri daripadanya hingga aku dapat memasukkan dia ke dalam syurga. Demi Allah, aku tak akan pergi jauh. Kamu nak tanya apa? Tanya. Sehinggalah aku berjaya memasukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kemudian, jika kalian berdua diperintahkan untuk melakukan suatu hal, itu hak kalian. Disebut demikian. Katanya Al-Quran, kalau kamu nak buat apa-apa pun, itu tugas kamu. Manakala tugas aku, bila berada di saat mana aku berada di sini ni, masa pertama dia berada dalam kubur ni, benda apa yang aku akan tolong pada dia? Yang disebut dengan apa dia? Kamu nak tanya apa pun, kamu tanya aku terlebih dahulu. Sebelum daripada kamunya bersoal, saya soal jawab bersama dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kamu nak buat apa pun pada dia, kamu buat. Tapi aku tak peduli. Katanya malaikat, katanya Quran kepada hamba Allah, kepada malaikat di waktu mana dalam kubur, di hari pertama di dalam kubur ini. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab tu kita ni, bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, jangan sampai peringkat Quran pun kita tak baca. Sampai peringkat kita ni tak boleh nak baca. Biar kita rajin baca Al-Quran Karim dalam kehidupan kita. Kemudian Al-Quran itu melihat ke arah si mayat. Bila dia jawab pada malaikat munkar dan nakir, ni disebut ni, keadaan yang berlaku ni. Waktu mana dalam keadaan begitu, dia tengok pada malaikat munkar dan nakir, dia paling balik, dia tengok pada si mayat. Seraya menanyakan, apakah kamu kenal aku? Quran ni tanya balik, mayat, kamu kenal ke aku ni? Yang aku ni berdiri depan kamu kenal aku? Lalu dia jawab, tidak. Hamba Allah ni jawab, aku tak kenal kamu. Siapa kamu ni? Ditanya, di waktu mana dalam keadaan demikian, lebih lanjut Al-Quran berkata, aku adalah Al-Quran. Akulah yang menjadikan kamu bangun sepanjang malam. Allahu Akbar. Kamu tak ingat ke dulu, waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu, kamu sibuk baca aku ni, sampai tersengguk-sengguk kamu, terhangguk-hangguk tu badan kamu. Kerana apa dia? Kerana kamu baca pada aku, yang menjadikan kamu haus sepanjang siang. Bila kamu baca Quran, kamu baca aku ni kan, kamu jadi haus, tak ada suara kan? Kerana apa dia? Baca Quran. Cuba tanya orang baca Quran. Bila dia baca Quran je, dia jadi dahaga. Bila dia jadi dahaga, lalu menyebabkan dia bertahan. Dalam bulan Ramadan lagi, dalam bulan Ramadan. Susah baca Quran dalam bulan Ramadan begitu. Kerana kamu membaca akulah, menyebabkan mencegah nafsu kamu. Nafsu kamu tu membuat-buat, nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Tapi bila kamu baca aku, kamu terhenti daripada kamu nak buat benda yang tak baik dalam hidup kamu. Ni ada kan orang tanya pada saya, macam mana nak memulihkan ketagihan dalam hidup? Tagih dadah, tagih tengok benda yang lucah, ketagih dalam hidup kita, hisap rokok, ketagih dalam hidup. Di antara cara nak hapuskan ketagihan ialah baca Quran. Rajin baca Quran, dia terhapus perasaan ketagihan dalam tubuh badan seorang Muslim. Mencegah nafsu, dipanggil demikian. Bila kita rajin, kita baca, tercegah nafsu kita. Pendengaran dan pandangan kamu. Kamu rajin baca Quran, menyebabkan kamu tak nak dengar benda yang lain. Bagi kamu tak nikmat, dengar benda yang lain, tak nikmat dah. Nikmat nak dengar Al-Quran je pada diri kamu. Demikian juga pandangan kamu, terjaga pandangan kamu, disebabkan kamunya tahu tentang bagaimana perkara yang kamu kena lalui dalam kehidupan kamu. Kamu juga akan mendapatkan aku di antara teman-teman kamu sebagai teman yang paling jujur. Sambil dia paling tu, kamu tahu tak, aku ni kawan yang paling baik lah dalam hidup kamu. Dan di antara saudara-saudara kamu yang paling jujur di kalangan saudara-saudara kamu. Yang lain ni payah nak jadi jujur kan. Dalam hidup kita ni, kita dapat orang-orang yang dekat dengan kita ni. Ada orang yang ambil kesempatan pada diri kita. Ada orang yang sanggup buat khianat pada kita. Waktu mana dia berkawan dengan kita, waktu mana dia bersaudara dengan kita, khianat dengan kita. Ada orang yang demikian. Tapi Al-Quran tak.
Al-Quran tak buat khianat pada orang. Oleh kerana itu, aku akan menyambut kamu dengan senang hati. Quran ini sebut, kamu jangan bimbang. Aku akan jawab bagi pihak kamu dengan keadaan senang hati pada dia aku. Setelah mana tersebut, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, kamu tidak akan menemukan kesulitan dan merasakan kesedihan pada kamu. Kejap lagi, malaikat munkar dan nakir akan tanya pada kamu, aku akan jawab bagi pihak kamu. Allahu Akbar. Inilah yang kita kena buat dalam diri kita. Al-Quran mesti jadi keutamaan di atas dunia ini. Ni tuan-tuan boleh dengar sendiri ni. Setelah itu, kedua malaikat itu keluar daripada dirinya. Malaikat akan keluar daripada dirinya. Sementara Al-Quran naik ke langit menuju Allah untuk meminta tempat tidur dan selimut. Al-Quran akan mula naik saja, jumpa dengan Allah, sebut ada Allah, ya Allah, kami nak sediakan keselamatan, ketenangan pada hamba Allah ini. Kami menjadi saksi di atas amalan dia sepanjang dia hidup atas dunia dahulu. Dia dalam keadaan yang dia ni sentiasa ingat pada kamu, ya Allah. Membaca aku diperintahkan kepadanya untuk mengambil tempat tidur, selimut, pelita dan sinar syurga dan bunga yasmin daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di waktu tersebut mulalah dalam keadaan demikian Al-Quran ni minta dengan Allah, ya Allah nak selimut, nak kepada yang ni. Kemudian disebut terus. Bila sebut sahaja demikian, Allah kata, ambil selimut, ambil tempat tidur dia, kemudian pelita pada dia, sinar syurga untuk dia, dan bunga yasmin daripada syurga Allah untuk hamba Allah ini. Ni saat malam hari pertama, saat pertama kita mula bersendirian dalam kubur. Ingat ni deal kita ni, deal kita. Kalau kita nak deal dengan Allah, nak suruh kita selamat dalam kubur nanti, selesaikan dulu atas dunia ni. Antara benda yang kita selesai atas dunia ni apa dia? Baca Quran. Baca Quran, hafal Quran. Kemudian dalam hidup kita ni, hidup dengan Al-Quran. Makan, tidur, bangun dengan Al-Quran. Al-Quran jangan jauh dalam kehidupan kita. Kemudian semuanya dibawa oleh 1000 malaikat yang berada dalam langit. Demikianlah waktu mana begitu saja turun terus malaikat-malaikat daripada langit ini untuk mencapai orang itu. Mereka didahului oleh Al-Quran. Lalu Al-Quran berkata kepadanya, nak sampai kepada hamba Allah ni, Quran dulu datang. Quran dulu datang. Datang duduk dekat dengan hamba Allah. Apakah kamu merasa takut setelah mana keberadaanku ini? Quran tanya. Kamu takut tak? Aku ada lagi ni. Kamu rasa lagi tak takut ni? Kejap lagi malaikat munkar dan nakir nak tanya kamu ni. Kamu takut tak pada dia aku ni? Kepergianku meninggalkan kamu adalah untuk meminta tempat tidur, tempat yang selamat dan pelita kepada Allah. Kini aku telah datang pada kamu dengan membawa semua itu. Quran ni sebut, kamu tadi aku pergi tadi, kamu terasa takut tak? Sekarang aku datang balik, aku bawa datang dengan selimut, katanya Quran. Aku datang pada kamu untuk bawa pelita, aku datang bawa tempat tidur pada kamu, dan aku datang pada kamu dengan membawa semua yang diperintahkan oleh Allah untuk pada kamu. Setelah itu, para malaikat menemuinya. Malaikat-malaikat turun menemui hamba Allah yang sedang terbaring dalam keadaan begitu, lalu membawanya dan menempatkan di tempat tidur tersebut. Lalu malaikat usung je, letak tempat tidur bagi orang mukmin ini, serta meletakkan selimut itu di bawah kedua kakinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indah saat yang pertama berada di alam barzah. Waktu mana kita mula masuk dalam kubur tersebut, kitanya rasa terus ni hasil daripada Quran. Yang orang taja, orang baca Quran, orang yang tanggung, mereka yang menghafal Quran, orang yang hidup dengan mengasihi ahlul Quran, yang terlibat dengan Al-Quran, orang yang hidup dia dekat dengan para alim ulama. Waktu mana dia mati, ni keadaan yang berlaku pada masing-masing tersebut. Sedangkan bunga yasmin berada di dadanya. Bunga yasmin tu letak dekat dengan dada. Macam kita kan, kita pergi majlis-majlis utama, biasanya orang letak bunga dekat dada kita ni. Bunga tu dalam kubur tu dapat dah bunga yasmin. Dalam bunga yasmin daripada syurga Allah berada di dada dia. Dia pun tidur di atasnya. Tidur di atas katil yang dibawa daripada malaikat-malaikat. Di hari pertama kita di barzah, dia masih terus melihat ke arah para malaikat hingga mereka terbang ke langit. Tengok malaikat-malaikat. Masing-masing tengok. Para hadirin sekalian biasa tak tengok anak-anak kita yang kecil kan,
Bila kita tengok, kadang-kadang dia dongak tengok. Mata dia mandang-mandang. Dia pandang apa? Dia pandang malaikat. Dia pandang malaikat. Di saat sama juga kita dalam kubur. Bila kita masuk dalam kubur, orang mukmin masuk dalam kubur, hari yang pertama tu terdongak-dongak muka dia. Tengok, pandang kanan, pandang kiri. Suasana yang ada pada mereka tersebut. Ni orang mukmin yang berada dalam kubur ini sendiri. Kemudian selanjutnya Al-Quran mendorong kubur untuk melapangkannya. Lalu dalam keadaan demikian, Quran pun sebut ada kubur. Kamu lapangkan pada hamba Allah ini, hamba Allah yang berada, yang baru masuk ni. Dalam kitab Abu Muawiyah disebut, lalu dilapangkan untuknya kuburnya seluas perjalanan 400 tahun untuk dirinya. Allahu Akbar. Tak tanya lagi ni, tak ada sesi soal jawab lagi. Orang mukmin baru masuk dalam kubur baru. Tiba-tiba kubur jadi lapang terus. Lapang terus kubur dia. Sejauh mana? Sejauh 400 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Kemudian dia mengalihkan bunga yasmin daripada dadanya ke hidungnya seraya menciumnya dengan penuh kelembutan. Dia cium bauan yang penuh lembut. Ni kalau kita boleh bayang saudara-saudara kita yang ahlul Quran, dia meninggal dunia, beginilah keadaan pada diri dia. Meninggal dunia yang menghafal Quran, ahlul Quran yang hidup dalam keadaan yang dia hanya sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kan sampai trompet dibunyikan. Sehinggalah bila dia senyum sonok ni, sehinggalah kedengaran waktu mana yang disebut dengan sangkakala dibunyikan. Setelah itu keluarganya datang satu kali, dua kali, setiap harinya. Dia pun memberitahu mereka dan mendoakan mereka agar diberikan kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun sebut pada keluarga dia. Keluarga dia datang ziarah dia tersebut. Dia kata, dalam keadaan sebegini, untung aku waktu mana aku hidup di kalangan mereka demikian. Jika ada di antara anaknya yang belajar Al-Quran, ini dengar betul-betul. Kalau kalian ada anak-anak yang belajar Al-Quran, akan disampaikan kepadanya berita gembira mengenai hal itu. Allahu Akbar. Yang hidup menghafal Quran, bila hidup dia dengan Al-Quran, ni bulan Al-Quran pada diri kita ni, jika ada di antara anaknya belajar keburukan, dia akan mendatangi pagi dan petang hari seraya menangis karenanya hingga dibunyikan sangkakala waktu mana di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan anak-anak yang menghafal Quran, yang baca Quran kan, kadang-kadang mimpi jumpa dengan arwah ayah, mimpi jumpa dengan arwah ibu. Arwah ibu pula ahlul Quran, arwah ayah pula ahlul Quran. Jumpa mimpi, Allah seronoknya. Dia cerita ayah dah jumpa dah dengan nikmat yang baik. Ini nak sebutnya interaksi di antara orang dalam kubur dengan orang yang masih hidup. Itu satu pandangan alim ulama sebut demikian. Yang keduanya, pandangan alim ulama sebut sama-sama mereka di antara roh dengan roh ni saling berjumpa tu. Dia kata, untung kita kan atas dunia dahulu kita sempat menaja orang menghafal Quran. Atas dunia dahulu sempat kita membaca Al-Quran. Atas dunia dahulu kita sempat banyak je yang disebut, saling sebut-sebut di kalangan mereka ini sendiri. Ini bukan himpitan kubur ni. Bahkan mereka dah selesai dah. Waktu mana masuk dalam kubur saja, masuk dalam kubur tu dah selesai dah himpitan kubur. Ni masa yang mula-mula letak jenazah dan dihadapkan suasana yang berlaku pada mereka di saat demikian. Al-Hafiz Abu Musa Al-Madni mengatakan, ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Abu Khaisamah dan Abu Abdurrahman Al-Muqri dengan sanad yang disandarkan pada Ubadah Ibn Samit. Itu sendiri. Nak sebutnya gambaran bagaimana kedudukan dalam kubur waktu mana saat mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Taala. Keadaan yang keempat. Yang kelima, mulalah disoal jawab berlaku di kalangan mula disoal pertanyaan-pertanyaan di kalangan kita di malam tamu di alam barzah ini sendiri. Saya rasa sekadar inilah. Mudah-mudahan kita dalam tazkirah ringkas kita saat tamu kita bersendirian sikit ni, dan mudah-mudahan Allah bagi pada kita bagaimana nikmat-nikmat ini, dan insya-Allah kita berdoalah mudah-mudahan Allah rahmati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.